Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya. Matematik tingkat tahap 4. Masih lagi bab 2. Tajuk kita hari ini adalah perkaitan bentuk graf. Perkaitan bentuk graf fungsi kuadratik. Okey. Sebenarnya tajuk ni sama juga dengan tajuk matematik moden. Kamu sudah belajar juga sebenarnya. Cumanya untuk hari ini kita tengok lebih detail lagi. Okey, apakah persamaan dengan matematik moden? Yang pertama sekali, okey, kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap bentuk graf kuadratik. Okey, yang ni sudah belajar juga. Cumanya cikgu mau tekankan sedikit lah. Cikgu mau tekankan sedikit yang mana cuba kita tengok yang pertama sekali adalah perubahan A. Perubahan A ini kalau kita tengok dalam general form bagi fungsi kuadratik AX squared plus BX plus C. Okey, A ini refer kepada nilai kuasa yang tertinggi. Okey, jika bentuk graf itu adalah bentuk graf senyum. Okey, bila graf ni senyum, apabila nilai X squared dia, kuasa tertinggi dia adalah positif. Okey, bila semakin besar nilai dia, cuba kamu perhatikan di sini dia ada nilai di sini ni. Semakin besar nilai dia, semakin kecil dia punya lengkuk. Contohnya saya ada dua persamaan Fx equal to 3x squared plus 2x plus 1. Satu lagi saya ada persamaan Fx equal to 100 x squared plus 2x plus 1. Kedua-dua ni nilai sama. Cumanya di sini, untuk kuasa tertinggi dia, di sini nilai dia adalah 3. Dan yang di bawah ini adalah 100. Apakah bentuk perbezaan dia? Okey, senang saja ya. Bila semakin besar ataupun semakin banyak nilai dia, semakin kecil dia punya lengkuk dia. Okey, samalah orang kaya kan. Orang kaya dia semakin rasa semput, tidak cukup masa dengan dunia. Dia rasa tidak sempat. Jadi, untuk yang kecil ni, dia lengkuk dia lagi besar. Dia rasa senang saja dengan hidup dia. Dia tenang je. Tapi bila kita semakin banyak duit, semakin kita rasa gelisah, semakin kita rasa susah hati. Maknanya semakin sempit dada dia. Semakin sempit. Maknanya, semakin banyak nilai kuasa tertinggi dia, semakin kecil dia punya lengkuk dia. Lengkung dia di sini. Nilai A dia. Kalau di sini kita perhatikan, kita ada warna biru dengan kita ada warna ungu dan warna hijau. Yang hijau ini refer kepada nilai A yang kecil. Nilai A contohnya nilai X squared, 2X squared. Yang ni adalah 100. Dapat bezalah dia punya semakin besar tu, semakin kecil dia punya lengkuk. Okey, sama juga apabila graf itu melengkung seperti ini. Bila dia graf melengkung masam seperti ini, apabila nilai kuasa tertinggi dia adalah negatif. Contohnya, negatif 2x squared plus 4x plus 1. Okey, apabila nilai kuasa tertinggi dia negatif, bentuk dia adalah bentuk masam. Tetapi kita cuba tengok pula. Bentuk negatif, cuba cikgu mau tekankan Contoh cikgu ada yang pertama, ini persamaan pertama, dan persamaan yang kedua cikgu ada negatif 500 x squared plus 4x plus 1. Sama juga kita ada kuasa tertinggi, yang pertama adalah negatif 2. Yang kedua adalah negatif 500. Ingat, negatif ini adalah refer kepada hutang. Yang ini ada hutang RM2 sahaja. Dan yang ini adalah hutang RM5. Mana kita rasa terbeban, lagi terbeban? Yang terbeban adalah hutang RM500. Betul tak? Sama juga. Semakin banyak hutang, semakin sempit dada dia. Maknanya semakin Okey, semakin banyak hutang, semakin sempitlah dada dia. Sama juga. Kalau kita tiada hutang, maka tenanglah.
Maknanya kita refer kepada hutang. Hutang ini tengok yang ni. Yang ni yang warna ungu ni dia banyak hutang. Dan yang warna hijau ni hutang dia sedikit saja. Itu perbezaan bentuk graf bagi kesan perubahan terhadap nilai A. Okey, seterusnya kita cuba tengok untuk kesan perubahan terhadap nilai B. Nilai B ini adalah menentukan paksi simetri. Apakah paksi simetri ini? Paksi simetri ini adalah apabila kita belah graf itu, dia mendapat, kita belah dia, kita potong graf. Contohnya saya ada graf seperti ini. Bila saya potong di tengah-tengah graf ini, dia mendapat bahagian yang sama. Makna di sini sama dan di sini pun sama. Makna kawasan dia adalah sama. Itu adalah paksi simetri. Garis paksi simetri. Garis paksi simetri ini adalah garis pembahagi yang menyebabkan kedua-dua bahagian mendapat bahagian yang sama. Okey, cuba kita tengok contoh dia. Jika B lebih besar daripada kosong, kita ada 3 kes ya. B lebih kecil daripada kosong dan B sama dengan kosong. Okey, contoh dia. Ini adalah persamaan. Ingat ya, kita ada persamaan. General form kita adalah fx equal to ax squared plus bx plus c. Okey, contoh persamaan adalah yang ni adalah fx. Okey, dia kata 2x squared, kita guna 2x squared plus dia kata B lebih besar daripada kosong. Contohnya kita ambil 5x tambah dengan 1. Yang ini adalah graf fx 2x squared. Ni negatif. Sebab apa? Sebab dia kata lebih kecil daripada kosong. Dan yang ini B equal to 0. Ini adalah contoh dia punya persamaan. Maknanya B dia tiada lah di sini. Okey, cuba kita tengok nilai B di sini. B di sini adalah 5. Positif 5. Yang ini adalah negatif 5. Dan yang ini adalah 0. Okey, ini adalah bentuk dia. Bila dia positif, paksi simetri dia akan berada di bahagian kiri. Dan ini bahagian kanan apabila dia negatif. Dan apabila B itu kosong, dia akan berada di tengah-tengah. Okey, ini konsep biasalah. Kamu boleh rujuk juga dalam buku teks. Okey, sama juga apabila graf itu graf masam. Kes dia sama juga. Yang ni kamu boleh rujuk juga. Cumanya dia terbalik lah. Kalau yang dia cuma terbalik di bahagian sini saja. Yang tadi bahagian kiri. Yang ini jadi bahagian kanan. Yang ni bahagian kanan, dia akan jadi bahagian kiri. Kalau equal to 0, dia memang betul-betul di tengah-tengah. Yang ni sama juga dengan map modern. Okey, seterusnya kita tengok yang menentukan nilai C. Ingat ya, nilai C dalam general form ax squared plus bx plus c. C ini adalah refer kepada pintasan y. Apakah itu pintasan y? Okey, pintasan y ini adalah garis yang melintas. Melintas pada paksi Y. Pada paksi Y ni dia melintas di mana? Contohnya di sini. Di sini ke? Di mana-mana sahaja dia melintas asalkan dia melintas melimpas di paksi Y. Itu kita panggil pintasan Y. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, kita tengoklah refer dia kalau dia ada. Okey, di sini adalah pintasan Y. Ini kalau graf masam, kalau graf senyum samalah juga. Dia hanya merujuk kepada pintasan Y sahaja. Tidak ada apa-apa perubahan yang pelik-pelik lah. Jadi cuba kita tengok contoh. Cuba kita tengok contoh. Contoh ni ada dalam buku teks kamu. Yang pertama soalan dia kata rajah ini adalah rakaran bagi x squared. Bagi graf x squared plus 1. Dengan keadaan A equal to 1, B equal to 0, C equal to 1. Okey, kita teruskan ya. Okey, seterusnya buat soalan ini minta buat analisis dan lakukan generalisasi pada bentuk dan kedudukan graf apabila soalan dia bagi tahu apabila A equal to 2. Okey, asalnya A di sini adalah asalnya A di sini dia tiada nombor. Kalau tiada nombor maknanya 1. Maknanya asal dia A adalah 1. Kemudian, apa yang akan terjadi apabila nilai A dia menjadi 2? Maknanya A ini menjadi besar.
Apabila menjadi besar, sama dah tadi ya. Orang kaya, semakin kaya seseorang itu, semakin dia rasa gelisah. Semakin dia rasa gelisah, semakin dia tidak senang duduk. Sebab apa? Sebab duit dia terlampau banyak. Macam gitulah. Kebiasaannya lah. Bukan semua orang, tapi kebiasaannya. Apabila kita semakin gelisah, masa untuk keluarga pun kurang. Jadi, semakin sempitlah hidup dia. Maknanya lengkuk dia. Masih lagi berada pintasan Y, dia masih lagi berada di 1, cumanya lengkuk dia semakin kecil. Sebab apa? Sebab dia makin kurang masa dengan keluarga, makin banyak banyak benda yang dia perlu fikir lah. Banyak benda, orang kaya ni memang banyak benda yang perlu fikir. Kita buat kesimpulan seperti itulah untuk lagi faham ya. Okey, ini yang pertama. Apabila nilai A itu semakin besar. Kita tengok pula yang kedua. Apabila A itu nilai dia sama dengan 1/2. Apa akan jadi? Okey, asalnya graf seperti ini. Okey, graf asal nilai A dia adalah 1. Maknanya apabila menjadi 1/2, maknanya dia semakin, nilai A itu semakin kecil. Ingat ya, bila semakin kecil nilai A itu, lengkuk dia akan menjadi besar. Lengkuk dia akan menjadi besar seperti ini. Lebih besar lah daripada nilai A equal to 1 tadi. Itu beza apabila nilai A semakin meningkat dan apabila nilai A semakin berkurang. Itu contohlah. Okey, seterusnya. Apa lagi soalan minta dalam ni? Soalan di sini kemudian dia bagi tahu apa yang akan terjadi apabila, masih lagi soalan yang sama, bentuk graf yang sama, cuma soalan yang berlainan. Nilai C menjadi 3. Ingat ya, C ini adalah refer kepada pintasan Y. Asalnya pintasan Y dia adalah 1. Kemudian dia kata nilai C menjadi 3. Maknanya pintasan dia itu, pintasan yang baru itu menjadi nilainya 3. Ni asalnya pintasan Y. Pintasan Y dia adalah 1. Kemudian dia menjadi nilai 3. Okey. Naiklah. Naik kepada 3. Itu sahajalah. Bentuk lengkuk dia masih lagi sama. Cumanya dia punya tempat pintasan Y sahaja. Dia baru berubah. Okey, seterusnya. Lengkuk graf masih lagi sama. Cumanya pintasan Y saja yang berubah. Okey, seterusnya ini adalah contoh. Okey, saya pasti dan yakinlah kamu boleh jawab sendiri ni. Latih diri 2.6. Okey, cuba buat sendiri. Jika tidak faham, tolong tanya cikgu kamu. Okey, seterusnya kita tengok. Masih lagi berhubung kait dengan bentuk graf. Tetapi hubung kait ini berkaitan dengan jenis punca. Ingat ya, dalam graf kuadratik kita ada 3 jenis punca. Yang mana punca-punca itu berkait dengan B kuasa 2 tolak 4 AC. Ni berkait dengan yang ni. Yang ni sudah cikgu sentuh dalam video yang lepas, yang mana B kuasa 2 tolak 4 AC ini adalah, kita ada 3 kes, yang mana kes yang pertama apabila dia equal to 0. Apabila equal to 0, dia adalah punca yang sama. Maknanya dia ada 2. Ingat ya, persamaan kuadratik ni ada 2 punca. Apabila punca yang sama, maknanya X yang pertama dan X yang kedua, dia adalah sama. Contohnya X pertama dia 2. Dan X yang kedua dia juga adalah 2. Maknanya 2 ini adalah nilai yang sama. Maknanya itulah kita panggil punca yang sama. Ingat persamaan kuadratik kita ada 2 punca. Bila punca sama, maknanya yang pertama dengan yang kedua adalah sama. Okey, apabila bentuk graf dia sama, apabila punca dia adalah sama, bentuk graf dia, dia hanya menyentuh pada satu titik sahaja. Graf senyum ke, graf masam ke, dia hanya menyentuh satu titik sahaja. Bila menyentuh satu titik sahaja ini kita panggil garis tangent. Ini kita panggil tangent. Apa maksud tangent? Tangent garis yang menyentuh pada satu titik sahaja. Kalau soalan kata tidak bagi tahu punca yang sama, apabila disebut tangent, kamu mesti tahu, oh ini adalah punca yang sama. Okey, seterusnya. Punca berbeza. Punca berbeza ni maksudnya X yang pertama dan X yang kedua adalah nilai yang berlainan. Maknanya lebih besar daripada kosong lah. Jadi,
Bila punca berbeza, dia menyentuh kepada dua titik. Menyentuh pada dua titik pada paksi X. Menyentuh dua titik pada paksi X. Apabila soalan kata menyentuh dua titik pada paksi X, kamu mesti ingat, oh yang ini adalah punca berbeza. Okey, begini bentuk graf dia. Okey, dan yang terakhir adalah tidak mempunyai punca. Tidak mempunyai punca adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada 0. Bila dia tidak mempunyai punca, maknanya dia tidak menyentuh. Nampak? Dia tidak menyentuh mana-mana titik pada paksi X. Okey, ini paksi X kita. Ini paksi X kita. Maknanya dia tidak menyentuh pada mana-mana titik di paksi X. Jadi untuk lebih faham, kita tengoklah. Kita tengok contoh. Yang mana contoh ni adalah contoh 11 dalam buku teks kamu. Soalan tersebut adalah cari nilai-nilai M. Okey, apabila nilai-nilai M dengan keadaan paksi X. Ni sudah jumpa. Ialah tangen kepada graf fungsi. Apabila dia bagi tangen, sudah saya bagi tahu tadi, garis tangen ini adalah garis yang menyentuh satu titik. Pada apa? Pada paksi X. Maksudnya pada paksi X ini, dia hanya menyentuh pada satu titik sahaja. Apabila dia menyentuh pada satu titik sahaja, apakah jenis punca dia? Punca dia apa? Punca dia adalah punca yang sama. Maknanya dia ada dua punca yang sama. Sebab apa? Sebab dia menyentuh pada satu titik sahaja. Ingat, tangen-tangen ini adalah garis yang menyentuh pada satu titik. Dia tidak bagi kamu dia tidak bagi tahu kamu punca nyata, cumanya dia bagi tahu kamu tangen. Bila kamu baca sahaja tangen, yes, satu titik, menyentuh satu titik. Kalau satu titik, yes, dia adalah punca yang sama. Apabila punca yang sama, rumus mana yang kita mahu guna? Kita akan guna adalah rumus B kuasa 2 tolak 4AC equal to 0. Jadi kita masuklah. Kita masuk B yang ini adalah nilai A. A equal to M tambah dengan 1. B kita apa? X ni. B kita adalah yang ini. Ini adalah B dan C. C kita adalah 2M. Jadi kita masuklah dalam rumus kita. 4M tolak dengan 8 kuasa 2. Tolak, okey. Kemudian selesaikan. Selesailah seperti biasa. Tiada masalah. Kembangkan. Kemudian darab. Jadi dapatlah nilai ini. Bila dapat nilai ini, kecilkan dia. Dia kecilkan dengan sifir apa ni? Dia kecilkan dengan sifir 8. 8 bahagi dengan 8 dapatlah 1. 72 bahagi 8 dapatlah 9. 64 bahagi 8 dapatlah 8. Dia kecilkan. Bila kecilkan, kemudian dia faktorkan. Dapatlah nilai dia. Okey, ini adalah contoh 11. Okey, seterusnya. Ini 11A. Cuba kita tengok 11B. 11B, soalan minta cari julat nilai K jika graf fungsi tiada pintasan X. Jika tiada pintasan X, ini paksi X. Dia tiada pintasan X bermaksud dia tidak menyentuh mana-mana titik. Kalau graf itu masam, dia tidak menyentuh. Ataupun kalau graf itu senyum, juga dia tidak menyentuh. Bila dia tidak menyentuh pada mana paksi X ini, maksudnya adalah dia tidak mempunyai punca. Bila tidak mempunyai punca, maknanya rumus dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Itu saja. Kamu kena faham soalan kiasan. Dia hanya bagi kata-kata dalam kiasan yang mana kamu kena faham perkataan tersebut. Perkataan tersebut kamu kena faham, maksudnya sama ada dia punca yang sama ke, punca yang berbeza ke, tiada punca ke. Yang ni apa dia kiasan dia? Kiasan dia adalah tiada pintasan X. Jadi kita tahulah maknanya dia tidak menyentuh. Kalau dia tidak menyentuh, maknanya dia tiada punca. Okey, jadi seperti biasalah. Kita masukkan untuk selesaikan soalan ini. Kita masukkan nilai X, nilai A kita adalah equal to 2.
B kita adalah equal to 5 dan C kita adalah equal to 3 tolak dengan K. Okey, masukkan ke dalam rumus dan selesaikan seperti biasa. Soalan mau cari nilai K, dapatlah nilai K. Cumanya apa? Cumanya kita mau tekankan di sini bahasa kiasan. Bahasa kiasan ni kamu kena faham betul-betul lah. Kamu kena faham betul-betul dia. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya ini adalah dia suruh cari kamu julat nilai P. Okey. Jika dia mempunyai dua pintasan X. Okey, soalan dia kata mempunyai dua pintasan X. Mempunyai dua pintasan X. Graf ini adalah graf positif, maknanya dia senyum. Maknanya kemudian dia senyum, dia melintas pada paksi X. Dia menyentuh pada dua titik. Ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Kalau titik yang pertama ada titik yang pertama, titik yang kedua, apakah jenis punca dia? Maksudnya punca di sini dia ada dua punca berbeza. Apabila dua punca berbeza, dua berbeza apa ni? Punca. Dua punca berbeza. Jadi apabila dua punca berbeza, maksudnya rumus yang kita akan guna, ni dia sudah bagi tahu ni. Maksudnya rumus yang kita akan guna adalah B kuasa 2 tolak 4C lebih besar daripada kosong. Kita mau tengok ni rumus dia sama ada dia sama dengan kosong kah? Lebih kecil daripada kosong kah? Ataupun lebih besar daripada kosong. Itulah perbezaan dia. Dia menggunakan bahasa kiasan saja. Jadi kamu kena tahu yang itu adalah punca berbezakah, punca samakah ataupun tiada punca. Okey, daripada fungsi kudratik yang dia bagi ni, kita kena tentukan. Satu kali lagi kita kena tentukan nilai A dia. Okey, nilai A di sini adalah 1. A equal to 1. B equal to P dan C equal to C yang tiada nilai X ni. C equal to P plus 3. Daripada A, B dan C ini kita masukkan ke dalam rumus. Okey. B kita adalah P kuasa 2. Kuasa 2 tolak 4. A kita adalah 1 dan C kita adalah P plus 3. Okey, bila kembangkan kamu akan dapat seperti ini. Lebih besar daripada kosong. Okey, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat seperti ini. Ingat ya, macam mana kita mau dapat jawapan ini? Okey, jawapan ini lebih besar daripada kosong. Macam mana mau kita dapat jawapan? Yang pertama sekali, okey, kita lukis dia punya ni. Okey, yang pertama kita sudah dapat nilai jawapan kita. Kalau di sini positif, di sini akan jadi negatif. Di sini negatif, yang ini akan jadi positif. Okey, cuba kemudian kita mau tentukan jawapan. Kita tengok dia lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau dia lebih besar, mana kawasan dia? Ingat ya, kita ada dua bahagian saja. Kalau dia lebih besar, dia bahagian atas. Kalau dia lebih kecil, dia bahagian bawah. Okey, jadi soalan ini dia lebih besar. Kalau lebih besar, maksudnya dia di bahagian atas. Bila di bahagian atas, kita akan ada dua jawapan yang berbeza. Okey, ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi apa jawapan kita? Jawapan yang pertama adalah di sini. Maknanya negatif 2 ini X lebih kecil daripada negatif 2. Maknanya lorekkan dia ni ke belakang lah. Dan yang ini adalah lorekkan dia ke depan. Maknanya dia lagi besar. Yang kedua adalah X lebih besar daripada 6. Betul ataupun salah ni? Betul ataupun salah jawapan cikgu ni? Tolong hati. Kenapa? Sebab sekarang ini, di dalam soalan ini, dia adalah nilai P. Anau dia adalah P. Pengiraan kamu ini adalah P. Bila mana cikgu menggunakan perkataan X, jawapan kamu ini akan menjadi salah.
Sebab apa? Sebab anu sekarang yang digunakan dalam soalan ini adalah P. Makanya apabila kita buat jalan kerja juga mesti P, bukannya X. Hati-hati dengan dia punya unknown. Dia bukan X, tetapi P. Nilai di sini P. Maknanya sini juga adalah P. Jika kamu buat X, jawapan kamu, jalan kerja kamu menjadi sia-sia. Tolong hati-hati. Sama juga apabila soalan kata lebih besar, maknanya dia bahagian atas. Kalau bahagian atas, kita ada dua bahagian yang berbeza. Okey, yang pertama jawapan kita lebih kecil daripada 2, satu lagi lebih besar daripada 6. Barulah kita dapat jawapan seperti ini. Sama juga. Tolong hati-hati dengan dia punya unknown. Kalau kamu guna perkataan X, selalu kan kita kira guna X kan. Tiba-tiba, buat X juga. Makanya bila kamu buat X, salah lah. Kamu kena perhatikan dia dengan dia punya huruf. Ataupun dengan unknown ni, dengan pemboleh ubah ni. Dengan variable dia ni, kamu kena hati-hati. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah latih diri 2.7. Okey, dia suruh kamu lakar ni, graf ni. Okey, biasa saja. Senang sahaja ni dengan kedudukan pada paksi X. Yang ni kita boleh buat sendiri ni, tiada masalah ni. Sudah tahu macam mana nak lakar graf. Jadi gunakan apa yang sudah cikgu ajar tadilah. Jika ada masalah tolong tanya. Okey. Yang ini soalan kata menyentuh, ni dia kata sudah ni. Soalan nombor 2 ni. Menyentuh pada satu titik sahaja. Kalau satu titik sahaja, apa dia? Dia adalah punca sama. Menyentuh satu titik sahaja, satu maknanya punca sama. Kalau punca yang sama, kita nak guna yang mana? Kita guna B kuasa 2 tolak 4AC equal to 0. Sebab apa? Sebab dia punca yang sama. Tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia kata menyilang paksi X pada 2 titik. 2 titik. Kalau 2 titik bermaksud 2 punca berbeza. Kalau 2 punca berbeza, apa rumus dia? Rumus dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Itu keyword dia. Keyword dia kamu kena faham. Kalau dia lebih besar, dia lebih kecil dan okey, seterusnya yang terakhir, tidak menyilang pada paksi X, tidak menyentuh mana-mana titik, maknanya tiada punca. Kalau tiada punca, apakah rumus dia? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Jadi kita masukkanlah nilai A apa dia, nilai B apa dia dan nilai C apa dia. Kemudian kita selesaikan. Itu sahaja ya. Cumanya kamu kena fahamlah bahasa kiasan dia tu. Menyentuh pada satu titik. Adalah tangent. Kalau tangent tu, yes, menyentuh satu titik lah tu. Kemudian menyilang pada dua titik di paksi X. Jadi kita kena fahamlah bahasa-bahasa kiasan dia tu. Sama ada dia punca berbezakah, punca samakah, ataupun tiada punca. Okey, setakat itu sahaja pada hari ini. Jika ada masalah, tolong tanya guru-guru kamu masing-masing. Nak tanya cikgu pun boleh. Sila PM cikgu. Cikgu akan cuba jawab. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey. Perbanyakkan latihan ya. AdMath ni memang perlu latihan. Kalau kamu tak buat latihan, memang kamu tak akan faham. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.